Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sekalian selawat, salam dan puji dan ingatan kepada Datuk Bengkulu, Baginda Rasulullah SAW, dan sekalian Nabi dan Rasul dan utusan daripada awal kejadian manusia sehinggalah kepada kita di pagi hari ini. Baju jakun dari hulu, anak undan di permatang tepat. Sembah ampun Datuk Penghulu, memberi salam pada nang rapat. Anak sembilang di atas langsat, air dalam sungai landai. Saya membilang mana nang dapat, nang tinggal sama dipakai. Bukan lebah sebarang lebah, lebah hinggap dalam cempaka. Bukan sembah sebarang sembah, sembah saya sembah pesaka. Bukan lebah sebarang lebah, lebah hinggap di hujung akar. Bukan sembah sebarang sembah, dari hujung sampai ke pangkal. Alhamdulillah, syukur kita bertemu kembali di pagi Hari Raya Korban Aidil Adha pada tahun ini. Seperti biasa, pada setiap detik dan ketika yang kita mendapat keizinan pada pagi ini, bersyukurlah kita masih lagi dikurniakan sebuah kehidupan di dalam kesihatannya tadi untuk kita sama-sama mendengar di dalam ruang bicara yang singkat ini. Jadi apakah tajuknya kita pada pagi Hari Raya Korban ini? Korban, pengorbanan, meluangkan masa bekerja, berbuat sesuatu di dalam titian kehidupan ini. Pastinya kita menggunakan masa yang diberi daripada berbuat yang itu dengan berbuat yang ini. Lantas, apakah tajuknya sidang kita pada Hari Raya Pengorbanan ini? Itu belum lagi kita cuba melihat akan sebenar-benarnya apa yang dimaksudkan berkenaan dengan korbanan ataupun pengorbanan atau kisahnya itu yang sebenar-benarnya, berbanding dengan apa yang dipertontonkan dan diawamkan. Lantas kita kembali kepada ruang bicara kita di hadapan. Bukan sembah sebarang sembah, dari hujung sampai ke pangkal. Konsep ketuhanan ahli kitab dan juga filosofi dunia mengenal warisan Melayu atau rumpun Nusantara. Dari hujung sampai ke pangkal. Bukan sembah sebarang sembah, sembah saya sembah pesaka. Bukan sembah sebarang sembah, sembah nan tinggal sama dipakai. Saya membilang mana nang dapat. Orang kita orang Melayu. Kita mewarisi suatu bentuk kejiwaan, kefahaman dan kewarasan yang mengenali apa maksud sembah, apa maksud saya sembah, apa maksud pesaka, dan apa maksud hujung sampai ke pangkal, dan apa maksud memberi salam pada nang rapat dan sembah ampun Datuk Penghulu. Perkataan sembah, sembahyang, solat, malah pengabdian ataupun memahami ketuhanan itu di dalam sejarah manusianya ini amat langka, tua dan purba. Dan di dalam konteks kecelaruan sembah, menyembah, disembah dan mengenali apa yang disembah dan apakah yang dikatakan sembah pesaka atau sembah pusaka yang original, yang asli. Inilah yang menjadi perbalahan di akhir zaman atau yang sentiasa melaga-lagakan manusia. Lantas manusia bergaduh atas nama agama. Manusia bergaduh atas nama kefahaman. Manusia berpuak-puak atas apa yang aku faham dan engkau faham. Mereka terlupa pesaka warisan leluhur lama. Dan juga kebenaran itu telah ada dan tidak pernah tercela ataupun ternoda walaupun dengan sekelumit hama atau debu di jalanan titian masa.
Inilah yang kita warisi dan ada di dalam rumpun Nusantara dan di dalam pakaiannya sepersalinannya seorang Melayu. Alam Melayu mengenali, mewarisi pesaka yang agung. Daripada awal kejadian manusia terwujud terzahir alam beralam dan kebatinannya itu, orang Melayu bukan orang materialistik. Orang Melayu bukannya orang sembarangan. Orang Melayu bukannya orang tak tahu. Orang Melayu bukannya orang etis. Orang Melayu bukannya orang asli. Orang Melayu bukannya orang jakun. Orang Melayu bukannya terpalit dengan nama ataupun keaslian yang dikatakan daripada berbagai sudut. Saya lebih suka dalam sidang pagi ini kita kembali ke pangkal jalan. Kita kembali ke sumur yang awal. Kita kembali kepada titik mula. Kalau kita kata titik mula ni kita pergi pada aliran agama, kita akan bergaduh. Siapa saya? Tok Foti ni mursyid ke? Saya khalifah ke? Saya syarif ke? Saya Said ke? Saya Habib ke? Terpalit dan terpalit atas gelaran nama dan kasta. Sedangkan ini jiwa yang tidak ada sempadan, yang langsung tidak ada tabir dengan Yang Maha Esa. Ini seolah-olah saya bicara secara Nusantara. Jadi, di akhir zaman ketika ini, berbagai kefahaman wujud ibarat cendawan tumbuh. Kefahaman yang lama ke, kefahaman yang baru ke, dan berbagai tari dan olahan. Maka wujud kumpulan radikal taksub kerah. Daripada bicara mereka, mereka keras, mereka menghukum, mereka menghancurkan. Mereka mengkastakan, mereka memijak-mijak tanpa mereka sedari. Pandangan mereka amat tajam. Pandangan mereka menghukum, menghunus, menikam, merobek-robekkan ibarat serigala yang lapar. Ini kenyataan yang hakiki kepada kebanyakan manusia yang dominan di muka bumi pada pagi ini. Bagi orang-orang mistik, orang-orang kebatinan dan ketuhanan yang sebenar-benarnya murni, daripada jauh sebelum mereka datang gelombang apa yang mereka bawa dan kefahaman mereka yang haru biru dan cala bala itu, mereka itu sebenarnya pemangsa dan binatang buas yang bertopingkan agama tetapi tidak mengenali agama ataupun ketuhanan yang sebenar-benarnya yang hakiki itu. Maka berdebatlah kita. Dan sentiasalah kita di dalam perdebatan di kalangan mereka yang menggunakan pakai akal, yang terpalit dengan hawa nafsu dan gelora amarah, api yang menyala-nyala yang kemudiannya mereka membakar menggunakan bahan agama ke politik ke makrifat dan berbagainya, membesarkan api dan juga membakar diri sendiri, malah membakar keluarga, warisan negara dan wilayah dan muka bumi. Ini kalau kita bicara dengan orang kerohanian, dia amat mudah untuk mereka faham. Lantas pada pagi ini saya mulakan dengan ini petikan daripada beberapa rangkap yang ditulis atau disampaikan kembali pada tahun 1908. Dalam kita membicarakan yang dikatakan warisan Nusantara, warisan orang-orang Melayu, adalah perbilangan adat mengaji kepada alif yang satu titik, membilang kepada Yang Esa yang tunggal sejati, perbilangan pada nang tua-tua, perkabaran pada nang kecil-kecil. Mengaji kepada alif, membilang kepada Esa, perbilangan pada yang tua, perkabaran pada yang kecil-kecil. Dunia ini dan perbilangan adat istiadat budaya telah hilang dan ditelan di zaman. Kita tak pandang dah benda ni. Malah bagi golongan yang muda, apa tu adat, apa tu istiadat, apa itu warisan. Yang si kecil di kala ini hanya mengenali adat istiadat atau budaya bangsa kita, orang kita, daripada majlis perkahwinannya, silatnya tadi, muziknya tadi, puisi, pantun dan apa yang sekelumit daripada khazanah permata warisan bangsa yang diceritakan kembali atau diajar di sekolah-sekolah kebangsaan. Selain daripada sekolah kebangsaan, wujudnya sekolah yang berteraskan agama. Mana sekolah adat, mana sekolah pusaka. Adat istiadat budaya Melayu telah disisihkan. Seolah-olah dalam silap mata mereka, kita ini tidak dimatikan, tetapi sebenarnya telah dimatikan dan dibiarkan merepot, layu dan
kembali kepada tanah air, kembali ke tanah. Ini realiti. Sebelum merdeka lagi sehinggalah dikatakan dimerdekakan tanah air pusaka bangsa kita. Jadi perjuangan memerdekakan kembali ataupun perjuangan mengangkat kembali dan membina sebuah bangsa sebenarnya bukan perjuangan bagi saya pada pagi ini untuk mengangkat kembali bangsa ini atau mengkastakan bangsa saya orang Melayu. Ianya sebenarnya di sebalik lipatan tadi, pakaian yang Melayu tadi isinya adalah ketuhanan yang esa. Ketuhanan yang esa. Mengaji kepada alif ataupun titik tadi. Mengenali titik pangkal wujudnya sekalian zahir atau batin. Dan di jalan itu pastinya terpampang jelas jalan kembali kepada Yang Maha Esa. Inilah yang dikatakan sebuah perbandingan ini daripada kitab Naning tadi. Teras kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang langsung dan kekal dan bertali kepada tali Allah, tali Yang Maha Esa, tali Yang Maha Mencipta, dan menghormati saka ataupun pesaka atau warisan daripada manusia yang pertama. Kita akan bersambung dalam babak keduanya nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.